Hai guys, Assalamualaikum. Sama saya Kadok. Saya berada dekat Cebu Jaya dalam perjalanan ke farmasi untuk mendapatkan swab test RTK. Bukan swab test lah, COVID test RTK. COVID test RTK ni sebab untuk SOP pilihan raya kali ni, setiap calon kena update 2 hari sekali keputusan swab test tersebut. Ataupun bukan swab test lah, tapi COVID test tersebut. Alright. So saya selesa berjalan kaki naik bas nombor 11 kita ni. Sebab sekarang saya live kat sini ada line. Nanti saya nak pergi dekat tempat yang tak ada line. Saya nak pergi dekat belah-belah Ulu Salim sana, belah-belah apa nama? Belah-belah Sungai Asan sana. Kalau ada siapa-siapa boleh bawa saya lagi bagus, supaya saya tak sesat. Supaya saya tak sesat. Tapi inilah dia kan, selesa lah begini, tak ada orang ikut apa semua. Nanti ada sekali lagi Asrawan ni, dia nak melihat cara saya berkempen, cara menggunakan media sosial secara total dalam pilihan raya kali ini. Agak unik sikit lah orang bagi mereka, tapi bagi saya, inilah yang saya buat. Orang mempersoalkan apa sumbangan saya kepada masyarakat, apa semua. Kalau mereka nak tahu, bagi mereka yang tak tahu, dah lama dah saya buat benda ni, mempromosikan Sarawak, mempromosikan orang-orang kita, peniaga, apa semua tu dah biasa dah. It's nothing. Cuma saya nak melahirkan lebih ramai micro-influencer seperti saya yang boleh buat apa yang saya buat. Undilah Kadok! Kadok. Ya, Kadok. Dini undi lagi? Ha? Dini mengundi? Dia nak undi. Nak undi di Bukan itu? tengah dia. Padang orang undi Kadok. Out. Setiap undi anda, Ila nanti menang jadi YB, nanti kalah jadi Kadok. Negara siap. Nasib kita anak bangsa. Kalau orang Bumi Putera sendiri tak nak mengundi Bumi Putera hanya kerana bendera, itu adalah satu kesilapan paling besar dalam hidup mereka. Kalau orang Bumi Putera sendiri tidak mengundi Bumi Putera tapi mengundi parti. Terima kasih. Undilah Kadok. Padang orang Bukai, undilah Kadok. Terima kasih. Undi nombor 3. Kalau kita sendiri orang Bumi Putera tidak mengundi Bumi Putera, mangsanya adalah anak-anak bangsa kita. Mereka lah mangsanya. Sebab apa? Bagaimana kalau orang bukan Bumi Putera boleh mempertahankan hak Bumi Putera? Lagi nak sembang pasal apa nama? Perjanjian 63 tu. Kalau kamu sendiri tidak mengundi orang daripada masyarakat kamu sendiri, janganlah nak lebih-lebih nak cakap pasal hak Malaysia lah, hak apa tu, perjanjian Malaysia 63, tak payah. Orang yang kamu undi tu pun belum tentu tahu apa itu perjanjian Malaysia 63. Your best candidate, your best kandidasi ataupun calon korang yang paling best untuk memperjuangkan hak Bumi Putera atau hak 63 apa semua ni adalah Kadok. Adalah Kadok. Kerana apa? Kadok yang paling lantang, berani bersuara bercakap pasal benda ni. Paling lantang dan paling berani bercakap pasal benda ni. Orang lain tak. Orang lain ikut telunjuk. Orang lain nak kekal dalam parti sampai mati. Kadok tak, 5 tahun aku akan bercakap pasal benda ni 5 tahun kalau aku menang. Aku tak kira orang benci aku ke, orang suka aku tak kira. Sebab kita hanya menuntut hak kita. Kita hanya menuntut hak kita. Kenapa Rentap menentang Brooke? Sebab Rentap nak hak dia. Rentap nak hak dia. Hak bangsa dia. Hak adat dia. Kalau korang tak mengundi Bumi Putera, orang Bumi Putera, aku tak tahulah. Kalau kamu hanya mengundi kerana parti kamu,
Walaupun sebenarnya YB kamu ataupun calon kamu sebelum ini tidak bertanggungjawab, maka kamu telah menjadi orang yang tidak bertanggungjawab. Jangan kerana mereka memomokkan mengenai kestabilan politik apa semua. Stabil politik tu dah memang dari dulu kini selamanya stabil politik. Kita bukan nak bercakap pasal isu stabil politik dah sekarang. Kalau dah stabil politik, apa lagi seterusnya? What's next? What's next? What's more better different for Sarawak? What is next for more better different untuk orang-orang kita, orang-orang Dudung, untuk orang-orang Bumiputera? Apakah dia? Takkan sampai mati nak cakap pasal keharmonian, sampai mati nak cakap pasal kestabilan. Kita dah sampai level itu tau. Kita dah sampai level itu. What's next? What is next for Sarawak? Apa lagi untuk Sarawak ini, guys? Orang tanya manifesto boleh tuntut dekat YouTube. Kau pergi tuntut dekat YouTube. Kita mengajar YouTube, bukannya belajar apa yang YouTube ajar. Kita nak ajar anda bagaimana nak buat konten dalam YouTube itu. Menggunakan YouTube sebagai menuntut hak. Benda tu kita nak ajar. Kita nak ajar anak-anak kita, masyarakat kita bagaimana untuk menggunakan media sosial. Menuntut hak kita. Hak air, hak elektrik, hak infrastruktur asas bagi membentuk sesebuah negara. Pendidikan. Benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni. Bukannya kau pergi belajar dekat YouTube. Sekarang ni kau nak menggunakan YouTube untuk mengajar pemimpin-pemimpin masyarakat. Dan sambil pada masa yang sama menjamin ataupun menjana pendapatan. Apa yang korang cakap ni macam siapa kaduk? Siapa kaduk? Boleh ke dia? Kenapa tak boleh? Kenapa kau cakap aku tak boleh? Kalau aku boleh buat sepanjang hidup aku ini, menaikkan taraf hidup orang, korang je tak tahu. Masyarakat Dudung je tak tahu. Tapi sebenarnya berapa banyak sumbangan yang kita dah buat sebenarnya kepada masyarakat. Hanya kerana aku tidak berpegang kepada mana-mana parti yang mementingkan anak-anak dia, saudara mara dia, kroni-kroni dia. Hanya kerana itu kamu tidak mempercayai kemampuan Kaduk. Kamu mempelekehkan kemampuan Kaduk. Maka kerana itulah kamu jadi apa yang kamu jadi sampai sekarang. Kerana itulah kamu jadi. Kerana itulah Sarawak jadi apa yang dia jadi sekarang. Kerana itulah YB boleh jadi apa yang dia jadi sekarang. Sebab mereka boleh ambil hak rakyat sesuka hati. Sebab apa? Sebab kamu mempelekehkan anak bangsa kamu sendiri. Sampai bila? Saya kalah pilihan raya kali ini, tak ada apa yang berubah. Tak ada apa yang berubah. Hidup saya akan terus cemerlang gebilang terbilang. Tiba. Saya tahu sebab saya memang tidak akan patah semangat. Saya akan meneruskan kehidupan saya seperti biasa. Tetapi bagaimana dengan anak-anak bangsa kamu? Bagaimana dengan anak-anak bangsa kita? Bagaimana? Bukalah mata anda. Bukalah minda anda. Kalau Bumiputera masih lagi menyokong parti bukan Bumiputera, jangan kamu heran kalau hak kamu tiada lagi di Malaysia. Kalau hak kamu tiada lagi di tanah air ini. Sebab apa? Mereka pasti akan memperjuangkan hak mereka. Buat apa dia nak memperjuangkan hak Bumiputera? Sebab mereka bukan Bumiputera. Tetapi mereka akan memperjuangkan hak mereka. Itulah sebenarnya. Yang kamu sebenarnya tak nampak apa yang berlaku. Apabila jumlah Bumiputera yang bertanding ataupun apabila jumlah Bumiputera di dalam Dewan Undangan Negeri adalah kurang majoritinya. Walaupun dia GPS, apabila ianya melibatkan kebangsaan, tiada sebab dia akan memperjuangkan hak Bumiputera. Sebab apa? Sebab mereka bukan Bumiputera. Apabila jumlah Bumiputera bukan majoriti dalam Dewan Undangan Negeri, kamu ingat hak Bumiputera akan dipertahankan. Apabila diusulkan
berkaitan dengan hak Bumi Putra. Sebab tu dia delay sampai 60 tahun lah delay dia. Sampai 60 tahun lah anak bangsa kita ni merana guys. Aku mampu tak apa, bagaimana kamu-kamu yang tak mampu, sedangkan benda itu harus disediakan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah pun tak boleh nak sediakan apabila usul-usul polisi-polisi yang dibuat majoritinya tiada Bumi Putra. Bumi Putra. Kesan-kesan kamu menyokong bukan Bumi Putra itu kamu tak sedar. Kesan-kesan kamu menyokong bukan Bumi Putra itu kamu tak sedar. Sedikit demi sedikit hak-hak kamu dihakis tanpa kamu sedar. Tak sedar lagi, tak tahulah. Boleh lihat depan mata kenapa bandar saja dimajukan, bagaimana dengan luar bandar. Sebab apa dekat bandar tu banyak bangsa dia. Bagaimana dengan dekat luar bandar ni banyak bangsa kita. Jangan harap kamu nak memajukan luar bandar ini apabila kamu tidak pandai memilih pemimpin kamu sendiri. Kalau kamu tidak pandai memilih pemimpin kamu sendiri, maka kesannya kepada bangsa kamu adalah sebab pilihan kamu sendiri. Hidup! Tiba. Kamu tak tahu orang Bumi Putra selama ini telah diperkotak-katikkan dengan bia, dengan rokok murah, dengan rokok seluduk, dengan atap zinc, dengan tong biru. Itu yang kamu harapkan daripada kamu punya pemerintah. Sebab apa? Sebab kamu tidak pandai mengundi. Saya, bang. Sebab kamu tidak pandai mengundi. Kalau kamu pandai mengundi, dah lama Sarawak ni maju. Kalau kamu pandai mengundi, dah lama Sarawak ni lebih maju daripada Semenanjung. Bang, berpuluh-puluh tahun mengundi, masih lagi tidak pandai bagaimana nak mengundi. Masih lagi terpedaya dengan dakyah-dakyah politik. Manifesto yang tak pernah ditunaikan. Tidak pernah. Kat mana ditunaikan? Dekat bandar. Dalam ini akan ada orang-orang itu, macai-macai bangsa kita sendiri yang akan menghina kaduk, mencela kaduk, mempelekehkan kaduk. Dan macam-macam itu semua Bumi Putra. Macam-macam ini sendiri sebenarnya adalah Bumi Putra. Bodoh. Oh, bos. Undilah kaduk. Undilah kaduk. Abang polis, undilah kaduk. Abang polis. Kamu akan lihat serangan-serangan peribadi terhadap kaduk semua itu datang daripada Bumi Putra. Sedangkan ini dia anak muda yang nak bangkit, menaikkan taraf Bumi Putra. Saya mau beli itu COVID test. Berapa? Satu. Ini lawan apa ya? Lawan mabek jawai. Bini ngundi lagi? Muda ngundi mula. Ngundi kaduk ah? Oh. Anak nak undi kaduk. Berapa? Kereta. Apa? Satu masa sempat senyum-senyum. Sebab maksudnya? kan ada benda belum pakai. Kopi aja. No lah tu. Okey. 12 ringgit ah. Semangat Christmas. Belum dapat undi yo. Lagi 12 bulan. Baru Ngundi lah. register.
Anak nak undi kita Bumi Putra. Udah boleh. Ngedau. Boleh, dah cukup umur tapi Padang ngapain dai? Lalu register. Padang ngapain dai? Undi kaduk padang ngapain dai? Sejam sebelum Misha datang. Korang mempersoalkan pasal status bapa akulah apa semua. Kenapa? Kenapa nak mempersoalkan benda tu? Perjuangan tetap perjuangan. Perjuangan masyarakat kita di sini. Masyarakat setempat kita di sini. Undilah kaduk. Hidup Bumi Putra. Orang-orang Bumi Putra yang hanya pandai bertapuk di sebalik fake account, memperjudikan nasib Bumi Putra. Ini bukan politik perkauman. Ini aku nak bercakap realiti politik dekat Malaysia yang menjadi mangsa adalah Bumi Putra. Sebab apa? Orang Bumi Putra tidak undi Bumi Putra. Mereka undi bendera. Itulah silap Bumi Putra. Paling silap di dunia. Paling silap di dunia itu. Kau ingat orang Cina akan undi Bumi Putra? Adalah, mungkinlah. Kalau dia jenis yang terbuka. Tetapi kalau mereka tertutup, kamu terlebih terbuka. Terlebih terbuka. Kamu tidak tahu. Apabila dalam Dewan Undangan Negeri itu majoritinya bukan Bumi Putra, jangan harap mereka akan memperjuangkan hak kamu, sebab mereka akan memperjuangkan hak mereka dahulu. Inilah kaduk. Mereka akan memperjuangkan hak mereka dahulu sebelum mereka nak memperjuangkan hak Bumi Putra. Kamu mensia-siakan amanah Datuk Nan. Tok Nan, kamu mensia-siakan amanah Tok Nan kamu itu. Apabila kamu silap memilih pada pilihan raya nanti. Undilah kaduk. Boleh. Mau jom lah. Ke Mati sawat. okay. Boleh buka mana? Tak boleh. Tengah pilihan raya, SPR tengah memantau calon-calon ni. Sam. Ha? Selalu dengan abang dalam Facebook. Terima kasih bang. Okey, terima kasih. Alam Shah Hafiz kata lawaklah kau kaduk 82 kerusi 3/4 semua Bumi Putra bertanding. Yang lawak yang kau bagi 1/4, lama-lama 4/4 mereka ambil. Itulah kau ni tadi. Membenarkan perkara ini berlaku. Kau lah punca kemasukan perkara ini. Undilah kaduk. Undilah Bumi Putra. Apabila kau bagi satu orang masuk, lepas tu dia bawa semua kerabat dia masuk. Itulah kamu. Mungkin sekarang benda tak berlaku. Mungkin sekarang benda itu tidak berlaku. Sekarang kamu tak nampak. Actually sekarang pun dah nampak. Penguasaan bukan Bumi Putra dalam sektor-sektor semua. Dalam segala jenis bidang. Kamu dah nampak. Tapi kamu buta. Kamu buta. Bukalah mata kamu itu sekarang. Lihatlah apa yang terjadi dekat Sarawak sekarang. Siapa yang pegang ekonomi ini? Siapa yang pegang pembangunan? Siapa yang menikmati pembangunan? Tetapi siapa yang tak pegang ekonomi? Siapa yang tak pegang tak menikmati pembangunan? Itu baru kamu lihat 1/4 mereka yang bertanding. Kita dah jadi macam ni. Bayangkan kalau apa jadi kalau di masa akan datang. Undilah kaduk. Apa akan jadi di masa akan datang?
Air bagi saya teh tarik. Kamu cuba cakap kaduk koyak, tapi sebenarnya kamu cepat koyak. Pantang. Jom berdebat dengan saya. Berdebat dengan saya, jom. Jumpa saya. Kita berdebat. Aku nak tengok dekat mana Bumi Putra sekarang berbanding dengan bangsa lain. Saya tak mampu nak meraih bumi Cina, undi Cina ataupun undi bukan Bumi Putra. Saya tak mampu. Tapi kalau saya tak boleh meraih undi Bumi Putra, itulah dia. Itulah kesilapan besar kita. Sampailah Jamil mampus. Kamu ingat siapa yang akan mewakili rakyat di masa hadapan? Kalau kamu tak undi kaduk sekarang, siapa? Apa akan jadi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang? Siapakah pelapis itu kalau kamu tak undi kaduk? Orang yang lama kamu undi kekal sama. Dia akan mati tidak lama lagi. Sebab dia sudah tua. Sudah tua. Dia sudah tua. Siapa yang akan menggantikan mereka itu? Terima kasih. Siapakah yang akan mengganti? Siapakah pelapis pemimpin kita semua, guys? Siapa? Kalau kamu tidak undi kaduk. Siapa yang lantang bersuara? Siapa yang berani bercakap? Siapa yang adil dalam bercakap? Tak lama lagi sampai bila-bila kamu akan lihat tak guna kamu tulis dekat IC kamu tu Bumi Putra. Tak guna. Apa kelebihan dia? Tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Sebab apa? Sebab mereka dah lama merancang. Kita saja yang lalai. Mereka sudah lama merancang, kita saja yang lalai. Kita kena buat COVID test punya test ni. Kamu kena sebarkan video ini kepada semua. Sebarkan kepada semua. Biar buka mata orang kita. Buka. Entik mata nak ulih pedak nak ngawak, tapi nanti nak pedak nama ke utai di gawak sidak ya selama tu tusah. Ini siapa ni orang Bumi Putra ni cakap apa ni? Nampak gila kaduk ulun Malaya, resis pun orang. Kami orang Sarawak bukan budaya perkauman. Ibu ambil budaya Malaya. Nang orang Malaya gila kaduk tu. Itulah engkau. Apabila orang memperjuangkan Bumi Putra, kamu katanya resis. Itu bukan resis namanya. Itulah perjuangan. Kamu itu apa? Kamu itu dalam cerita P.Ramlee. Orang Bumi Putra itu sendiri yang menjual orang kampung kepada Jepun. Betul kata P.Ramlee itu. Sedangkan kamu itu orang Bumi Putra, tetapi kamu tidak pandai berfikir. Kamu ingat saya resis? Bukan. Saya bukan resis. Bini saya mix Cina, mak saya Iban, bapak saya Melayu Semenanjung. Saya bukan resis. Kami cuma mahu hak kami saja. Hak pembangunan di luar bandar ini. Bajet 5 juta, kenapa 4 juta di bandar? Apa jadi dekat 1 juta dekat luar bandar? Belum lagi kamu nak cakap pasal hak-hak hak-hak Malaysia 63 tu, jangan cakap lah. Kalau kamu sendiri kata saya resis, semua pejuang-pejuang Bumi Putra kamu akan kata resis. Itu aku cakap. Kalau bangsa lain hentam aku terima. Yang aku tak boleh terima, bukan koyak, yang aku tak boleh terima. Sebab apa? Sebab yang menghentam aku adalah Bumi Putra. Yang menghentam aku adalah Bumi Putra. Ada banyak calon-calon baru bertanding Ada banyak calon-calon baru bertanding daripada kalangan parti-parti kerajaan sebelum ini. Kamu mempersoalkan apa sumbangan saya. Saya bukan dari parti kerajaan, tetapi macam-macam saya dah buat.
Bagaimana dengan calon baru daripada parti yang memerintah? Mereka orang baru juga, apa sumbangan mereka? Apa sumbangan mereka? Mereka pun sama baru. Tetapi at least saya dah buat result dalam hidup saya. Saya dah buat result dalam hidup orang lain. Mungkin bukan masyarakat Dudung, tetapi masyarakat Malaysia secara amnya, masyarakat Sarawak secara amnya. Sebagai contoh kita cakap, siapa tidak kenal Dudung sekarang ni? Siapa tidak tahu pasal Dudung sekarang? Kalau tidak kerana Kadok, orang hanya tahu Sibu, orang tak tahu Dudung. Kalau tak kerana live saya ataupun kelas-kelas saya buat YouTube di Limbang, di Sibu, di Gedong, di Kuching, di Semarahan, Semanggang, pasti tidak ada orang-orang Sarawak yang tahu bagaimana nak menjana. Tahu, tapi tak banyak. Kamu orang Bumiputera, kamu harus tolong Kadok. Perjuangkan hak kita, guys. Perjuangkan hak kita. Saya tidak ada proksi. Saya tidak ada proksi daripada kalangan kerabat saya, tidak ada. Majlis tertinggi saya adalah daripada setiap wakil kaum. Perjuangkanlah hak masing-masing. Perjuangkanlah hak masing-masing bersama-sama. Barulah adil. Kamu tahu Allah buka jalan kepada saya. Mula-mula sekali kalau kita lihat pada hari penamaan calon, satu, penamaan saya diterima. Ada beberapa penamaan calon gagal. Penamaan saya diterima. Yang kedua, saya dapat memilih udang. Yang ketiga, sayalah nama Bumiputera yang pertama. Nombor satu, tak ingat tapi bukan Bumiputera. Nombor dua pun tak ingat tapi bukan Bumiputera. Kertas undi itu, calon nombor tiganya adalah Bumiputera. Nama saya naik dulu. Saya dapat pakai udang, saya dapat pakai nama Kadok. Saya dapat pakai nama Kadok. Allah dah bukakan jalan supaya memudahkan orang-orang kita mengundi Kadok. Siapa yang akan bakal mengganti pemimpin kamu akan datang? Siapa? Saya cuma cakap saya akan berhenti selepas 5 tahun. Tetapi saya mungkin berehat 5 tahun. Mungkin kalau saya menang ini, saya berhenti, akan datang saya akan bertanding. Sebab apa? Pada ketika itu, we are not talking about apa nama? Don't lagi dah. We talking about nation building. Nation building. It's about time. Youngsters, take note. Youngsters, take notes. Kalau korang tak nak perjuangkan bangsa kamu, kalau kamu orang tak nak perjuangkan hak kamu, jangan komplain. Jangan komplain. Sebab apa? Bangsa mereka pasti akan memperjuangkan hak mereka. Pasti. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah test saya negatif. Nanti nak kena update dekat My Sejahtera. Nampak tak? Kenapa update dekat My Sejahtera? Kenapa tidak update dekat Enter Sarawak? Sebab nak menghalang anak-anak Sarawak, anak-anak muda balik mengundi. Kalau aku adalah ketua menteri, aku akan cari cara untuk anak-anak kita menunaikan hak dia memilih pemimpin dia. Macam mana sekalipun caranya. Sebab apa? Itulah dia tugas wakil rakyat.
Kalau aku jadi YB kali ini, aku akan groom leader-leader lain. Kalau aku jadi YB kali ini, aku akan lahirkan kepimpinan Bumi Putra yang baru. Aku akan lahirkan. Bukannya aku pilih daripada keturunan aku, bukannya aku pilih daripada kroni-kroni aku. Aku akan pilih mereka-mereka yang kompeten, untuk memperjuangkan rakyat. Leader create another leader. Bukan leader jadi leader sampai ajal menanti. Kesian. Masih ramai lagi Bumi Putra yang cuba nak menjatuhkan Kaduk. Masih ramai. Walaupun perjuangan kita tak sama, tetapi Bumi Putra tidak patut menjatuhkan sesama Bumi Putra. Walaupun kamu ada pilihan kamu sendiri, tetapi Bumi Putra tidak patut menjatuhkan Bumi Putra. Kamu bertanding dekat tempat kamu, kamu fokus dekat tempat kamu. Kamu mengundi dekat tempat kamu, kamu fokus dekat tempat kamu. Ini dudung. Biar orang dudung buat kerja orang dudung, jaga orang dudung. Kenapa kamu dari luar sana mau attack saya? Kenapa? Kerana kamu gila duit. Kerana kamu tak dapat bayaran pun. Saya berterupa, aku tak tahulah kalau mereka bayar. Tapi kerana kamu tidak belajar sejarah. Sejarah tak pernah menipu, guys. Sejarah tak pernah menipu. Berapa kali Dudung diperintah oleh bukan Bumi Putra? Tak silap aku, sekali saja orang Bumi Putra yang menjadi wakil rakyat di Dudung ini. Sekali saja kalau tak silap saya. Mungkin saya silap lah. Tetapi selama ini mereka-mereka telah pun diberi mandat untuk membangunkan kita. Tetapi kemana perginya mandat itu? Gila. Berapa ramai cyber trooper daripada parti-parti lain yang berbangsa Bumi Putra attack orang Bumi Putra. Bukan attack orang Bumi Putra, attack Kaduk. Berapa ramai. Dan berapa ramai hanya berdiam diri. Berapa ramai hanya mampu melihat dan ketawa dan membiarkan Kaduk dipelekehkan. Kamu membiarkan orang mengutuk Bumi Putra. Itu pun salah kamu. Saya kalah. Saya dah bagi tahu banyak kali dah. Saya pergi bercuti bawa bini saya berjalan. Kamu buat apa? Menagih simpati orang. Tapi bagilah saya menang. Tengok 5 tahun apa saya cuba buat. Saya kasih gegar itu Dun. Kita kasih gegar itu Dun. Kalau kamu lihat bagaimana saya bercakap macam ni, saya akan bercakap. Saya peduli apa dengan orang? Saya peduli dengan apa dengan orang? Saya tak ada bisnes dekat sini. Mungkin mak saya ada lah, tapi dia dah buat Royal Q, dia dah banyak duit tu. Bila-bila masa aja saya suruh dia berhenti. Bapak saya sudah berhenti kerja. Kita tak ada bisnes dekat situ. Kita tak takut. Aku tak takut digertak, kaki kecam aku tembak. Peminatku dah banyak. Kami orang Sarawak. Government boleh create cara mengundi online untuk orang anak perantau Sarawak di luar yang tak dapat balik. Government boleh buat. Tapi kau ingat dia nak buat. Kalau semua anak muda balik mengundi, tumbang government. Tumbang. Sebab mereka dah nampak apa yang ada di luar sana. Mereka dah nampak apa yang ada di luar. Macam mana saya nampak? Saya kan dah keluar. Saya waktu muda-muda keluar. Saya dah nampak. Saya dah nampak. Bila kita keluar daripada satu-satu tempat, sebenarnya perspektif kita dah berbeza. Pandangan hidup kita dah berbeza. Kita dah lihat sebenarnya teruknya, ya Allah. Okey. Biar saya apa orang cakap? Justify apa yang saya kata. Adakah apa yang kerajaan buat semua teruk? Tidak. Tetapi can it be more better different? Yes.
Yes, therefore you need a different person to take charge. Therefore you need somebody new to take charge, because kalau korang pilih orang yang sama, keputusan dia tetap sama, itu saja. The question is, korang, soalan dia kita nak tanya korang, do you want more better different? Do you want more better different? Or you want the same thing again and again and again and again and again? Korang tak nak benda yang berbeza ke dalam hidup? Ke nak benda yang sama je dalam hidup? Korang nak benda yang sama je ke? Korang tak nak try benda baru ke? Korang tak nak cuba benda baru ke? Tak suka tukar. Kadok tak bagus, tak suka tukar, tak payah dia berhenti. Bang, kalau kamu nak berubah, korang kena ubah. Kalau kamu undi orang yang sama, dia jadi complacent, dia jadi selesa. Dia jadi selesa, dia tak payah buat kerja. Dia memomokkan benda yang sama dari dulu kini selamanya. Oh, kestabilan politik. Oh, keharmonian. Oh, sekarang kita dah stabil. Politik kita dah stabil. Sekarang kita dah harmoni. What's next? What's next? Apa lagi? Apa lagi? Aku kalah. Aku minta sangat sesiapa yang menang, ambillah idea-idea aku ni, tolonglah implementasikan. Tolonglah sangat-sangat. Anak muda memerlukan motorsport venue. Kita nak buat apa nama, event-event motorsport, apa nama, pameran-pameran kereta. Kadok dapat email dijemput setiap kali ada kereta-kereta baru keluar dekat Semenanjung. Saya selalu dijemput. Saya tolak tepi sebab saya nak fokus dekat sini. Saya nak tukar. Saya nak buat apa yang saya boleh buat. Kita nak buat event-event motorsport. Kita nak buat event-event kebudayaan. Kita nak buat event-event pelancongan, supaya pelancong boleh datang dan belanja duit dia dekat sini. Tolonglah. Bangkitlah Bumiputera. Bangkit. Kalau kita tengok ayat semalam tu, pakcik semalam yang masuk saya berkempen tu semua, kesian dia merayu anak-anak orang-orang Dayak, Dayak undi Dayak ke. Nasib baik aku ada Dayak, so undilah aku juga. Merayu, orang tua-tua merayu. Tapi kita tahu orang tua-tua tak boleh buat kerja. Ni orang muda. Taklah muda sangat, bukanlah muda sangat 20-an, 30-an tak. 30-an lah, 37. Tapi aku dah di pertengahan usia itu. Dengan pengalaman yang aku ada, dengan kemahiran yang aku ada, dengan kemampuan yang aku ada. Kenapa tak nak bagi? Kenapa masih ragu-ragu? Kenapa masih memilih benda yang sama tapi mengharapkan keputusan yang berbeza? Kenapa? Kenapa guys? Kenapa? Kenapa tak boleh fikir benda tu? Kita tahu orang tua tak boleh buat kerja. Tapi bukan maksud tak boleh buat kerja kita tak boleh mendengar kata dia. Kita dengar kata dia. Tetapi yang boleh buat kerja ni kita. Kudratnya ada pada kita. Kudratnya ada pada kita. Kita yang boleh buat kerja. Sebab tu orang muda kena pergi bekerja. Orang tua kena duduk rumah berehat, menikmati pembangunan bersama. Jangan pilih kerana bendera. Jangan pilih kerana parti. Pilih undi tu. Saya menyeru kepada semua pengundi di Sarawak. Pilih orang yang bekerja, bukan partinya. Tolonglah. Pilih orang yang bekerja. Tahulah nanti pembentukan kerajaan tu tetap siapa yang menang akan jadi kerajaan kalau majoriti. Jangan risau. Itu korang tak payah risau. Tetap akan ada kerajaan, tetap akan ada pembangkang. Tak kisah kerajaan jadi pembangkang, pembangkang jadi kerajaan ke. Jangan risau benda itu. Yang kamu kena risau tempat kamu.
Pilih orang yang bekerja. Kenapa korang peduli sangat? Kenapa mesti GPS saja yang memerintah? Tak semestinya. Sebab tu kita cakap tukar dan tukar dan tukar. Tukar, kalau tak boleh tukar. PH tak okey, tukar. Apa masalahnya? Benda boleh tukar, tukar. Bukannya pilih benda yang sama berkali-kali. PH cuba membawa perbaharuan, tidak boleh pakai, tukar. Cuma mereka bukan bertukar waktu election lah. Mereka bertukar sebab lompat parti lah. Tapi nampak tak? Tak matinya tukar kerajaan. Tak mati. Sebab itu namanya pilihan raya. Kerajaan boleh ditukar, bukan tak boleh. Apa saja mereka memomokkan dengan janji-janji yang mereka telah berikan, jangan pakai. Sebab korang tengok janji terdahulu, dia kotakan atau tidak. Kalau tak kotakan, dah tukar. Kalau tidak, sampai bila-bila mereka akan buat benda yang sama. Kamu pun buat benda yang sama dan keputusannya tetap sama. Saya bukan condemn parti. Saya bukan condemn parti. Saya condemn pengundi. Pengundi tidak pandai memilih. Sebab ada juga di kalangan parti-parti itu, saya terus terang cakap, macam Dr. Anwar daripada parti GPS. Dia bagus buat kerja, undi dia. Orang nangka tidak patut tidak mengundi dia. Bodohlah kalau orang nangka tidak mengundi dia. Sebab apa? Dia memang buat kerja. Itu maksud saya. Bukan undi kerana parti, tapi kerana orangnya buat kerja. Cuba kalau Dr. Anwar tu orang DAP dan dia buat kerja, undi Dr. Anwar tu, bukan undi DAP. Itu maksud saya. Itulah maksud saya, pilih pengundi ataupun pilih pemimpin yang buat kerja. Tak buat kerja, tukar. Tak kisahlah dia dari parti mana. Akal tu pakai. Jangan pilih, jangan mengundi kerana parti. Jangan peduli bendera-bendera yang kamu nampak ni. Ini semua wayang pilihan raya. Bendera-bendera yang kamu nampak ni, apa nama ni, GPS ke, PSB ke, PUPP ke, poster-poster ni, duit ini sepatutnya daripada dibazirkan, macam-macam boleh buat. Macam-macam masalah isu boleh diselesaikan. Macam-macam isu boleh diselesaikan. Yang korang nampak parti-parti paku dia sampai jatuh dekat dia punya tiang jatuh dekat jalan raya, pancit daya orang, kau tahu tak? Hari ni dalam kita punya grup SPR, Kado ada dalam grup itu untuk penguasaan apa semua ni. Dia tulis dekat situ ada kereta pancit sebab langgar tiang-tiang bendera ni. Kamu tak tahu. Ini semua pembaziran. Duit pasang bendera ni, wayang aja semua ni. Pilih pengundi bukan bendera dia, bukan parti dia, tetapi pilihlah pemimpin kerana kemampuan dia. Saya tak condemn GPS ke, DAP ke, mereka semua nak jadi wakil rakyat. Tetapi saya condemn wakil dia ataupun orang yang dipertandingkan itu, calonnya. Itu yang kita condemn. Itu yang kita cakap. Simpang tak boleh nampak kerana bendera. Kita bukan nak tengok bendera, kita nak tengok pembangunan. Yang kau nak pergi tunjuk bendera kau waktu berkempen ni, kenapa? Bendera nak menghangatkan suasana bendera nak menghangatkan suara PRN. Suasana pilihan raya. Tak payah nak hangat-hangat. Itu semua hangat-hangat tai ayam. Hangat-hangat tai ayam semua tu. Habis pilihan raya bendera ni buat apa?
Bagus, dia buat baju sekolah. Bendera ni bagus, dia buat baju sekolah bagi dekat orang-orang miskin. Setiap parti, bajet untuk buat bendera lebih baik dia buat baju sekolah bagi dekat anak-anak orang miskin. Perang pilihan raya. Buat apa nak perang pilihan raya? Tak payah ikut perang pilihan raya ni. Rakyat pandai menilai. Tapi sebenarnya sorry, rakyat tak pandai menilai. Dia tengok bendera. Bendera untuk menghangatkan suasana pilihan raya. Mentality tu kena tukar. Nak hangatkan suasana pilihan raya dengan menunjukkan pembangunan, itu baru hangat suasana pilihan raya. Kalau betul nak menghangatkan suasana pilihan raya, tunjukkan pembangunan, tunjukkan pembaharuan, buktikan manifesto yang mereka janjikan dahulu. Itu baru menghangatkan suasana pilihan raya. Duit-duit bendera ni, kalau aku kumpulkan duit-duit bendera ni, aku rasa aku boleh buka satu sekolah baru lah dekat ni, sekolah untuk ulu dekat belah-belah Dudung ni. Tapi sebab apa mereka lebih rela membazirkan duit bendera daripada mereka buka sekolah. Kamu ingat orang buat bendera ni pakai duit poket sendiri ke? Dia pakai duit poket sendiri. Kalaulah dia pakai duit poket sendiri, soalannya daripada mana dia dapat duit poket dia tu? Dari mana dia dapat poket dia tu banyak-banyak buat bendera ni? Duit parti. Let's say duit parti. Tapi kau ingat parti tu dapat duit tu daripada mana? Parti tu dapat duit daripada mana? Buat bisnes. Kau ingat? Yang bisnes tu dia, bukan yang bisnes tu kroni-kroni dia. Kau tahu tak malam-malam jalan tak nampak? Jalan-jalan tak nampak dekat luar bandar ni. Duit bendera tu pergilah pasang, apa nama ni? Lampu solar. Lampu solar. Kalau elektrik tak sampai, pasang lampu solar. Geram aku, geram dengan orang Bumi Putera tu. Bila aku bersuara, korang cakap aku ni apa nama? Racist. Bila aku bersuara, korang cakap aku koyak. Bila orang tak bersuara, oh tiada orang bersuara lah. Tuyuk kita orangnya, tuyuk. Mestilah dari peruntukan parti. Mesti. Aku tahu memang daripada peruntukan parti. Tapi dari mana-mana parti tu dapat duit? Daripada dia punya funder. Dia mesti ada syarikat-syarikat yang bagi fund supaya syarikat tu boleh dapat projek-projek kerajaan apa semua ni. Itu normal. Duit derma. Duit derma katanya. Derma daripada siapa? Daripada kroni-kroni dia. Korang tak tahu. Sebab bukan korang tak tahu, korang tahu tapi korang pura-pura tak tahu. Bila orang bersuara, kamu cakap orang tu koyak. Bila orang tak bersuara, kamu cakap dia lembik. Tuyuk. Hanya kerana Kadut tak pakai baju smart-smart. Tunggulah aku benar, aku bawa lah suit aku dari KL. Sesetengah mentaliti menganggap pilihan raya sebagai perayaan. Ya, kau pergi pasar bendera buat apa? Menyemak bendera-bendera. Menyemak bendera-bendera ni. Memang
Memang Kaduk dah menyuarakan tentang harga tiket mahal adalah tool government menggunakan SDMC sebagai tool untuk politik, menghalang kemasukan rakyat-rakyat ketika pilihan raya. Kalau tidak, jangan buat pilihan raya sekarang, buat pilihan raya tu akan datang. Waktu kononnya alasannya Omicron lah, apalah, whatever, yada. Kau nak buat pilihan, kau yang nak buat pilihan raya tu sekarang. Jadi bagilah kebenaran, ataupun dia tiket tu mahal bukan sebab apa, sebab kekerapan, kekerapan flight itu dikurangkan. Bila kekerapan flight itu dikurangkan, tiket tak pernah nak jual murah, sebab nak ada untung. Tapi siapa yang menguruskan kekerapan flight tiket ni? Dapat kebenaran daripada siapa? SDMC. SDMC. Ni aku tahu kroni tengah tunggu tender projek. Lepas tu kontrak, dapat projek. Sampai bila-bila projek tak siap-siap. Lepas ni projek dekat bahagian Dudung semua kena melalui majlis tertinggi. Saya akan sign. Tapi majlis tinggi, dia mesti melalui majlis tertinggi dulu. Dia tak boleh ada table apa semua, tak boleh. Makan. Undi kat mana nanti? Undi Kaduk Ya. Bagi tahu semua jiran-jiran undi Kaduk Ibu putera kena undi ibu putera Ini Sarawak bukan KL bos, cakap Sarawak lah. Macam mana kau nak pergi lebih jauh Inilah Bumi Putra. Baiklah, itu saja saya punya live pada tengah hari ini. Nanti saya nak pergi ke Ulu Salim. Saya nak set appointment dulu kejap. Saya nak pergi Ulu Salim. So, sebarkan video ini. Bagi gegar sedikit semua orang kat Sarawak ni. Biar terbuka sedikit. Biar menanah telinga dia mendengar. Yang betul, jadikan teladan. Yang salah, jadikan sempadan. Salam.